Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi pada kita kesihatan yang sempurna, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala terima semua amalan kita. Dan kita kena doa seperti mana ada dalam riwayat Ubadah bin As-Samit. Doanya, Allahumma sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Tak boleh hafal itu elok. Pasal apa? Pasal ianya adalah daripada sebuah riwayat yang disokong oleh seorang ulama India, iaitu Al-Allamah Al-Muttaqi Al-Hindi dalam kitab Kanzul Umal. Dia kata sanad riwayat ini adalah hasan. Kuat tuan-tuan, tak baca tak rugi. Dan jualan ni kita ada agak dengar imam-imam kita yang baca Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna lailatan qadri. Itu doa yang telah diejah. Berapa kali ejah? Selesai daripada bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Habis Rajab masuk Sya'ban, buang yang Rajab tu buang. Dia jadi Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampaikan aku ke bulan Ramadan. Dah sampai tak sebut dah Sya'ban, ejah pula kat situ. Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna lailatul qadri. Sampaikan aku ke malam Al-Qadar, maksud Lailatul Qadar. Pada ejah-ejah macam tu, lebih baik kita ambil yang ada, yang disebut dalam riwayat Imam Baihaqi dan selain daripada dia. Iaitu tadilah, minta semua yang kita buat dalam bulan Ramadan ini, apa pun yang siangnya, yang malamnya, minta Allah Ta'ala terima. Dia itu ya tuan-tuan. Kita kena faham Lailatul Qadar ni adalah anugerah Allah. Anugerah Allah. Dia bukan pasal malam tadi aku tak lena, aku duduk tunggu, aku dapat, hampa tidur, hampa tak dapat. Dia tunggu pokok-pokok nak sujud, ayam buku. Dia dah. Macam mana pokok sujud dah? Dia kata tu tak penting, yang penting tunggu tu, aku dapat lah. Bukan macam tu. Dia anugerah. Sekiranya kalau dalam bulan Ramadan ni Allah Ta'ala redha kita, semua yang kita buat ni Allah Ta'ala terima, dia akan bagi. Kalau kita siang puasa, Allah Ta'ala tak terima puasa kita. Tarawih, tak terima tarawih kita. Jangan duk sombong. Jangan duk kata aku malam straight, nampak sak mai sak tak mai. Buat sini 8 lah, aku tambah kat rumah 12 lagi. Mau tak habang, tapi aku kena habang kau. Nak buat kan? Dia nak habang kau untuk apa? Apa tujuan, apa niat dia, kan? Rugi kita. Jadi agak dapat tak? Orang ni dapat tak? Lailatul Qadar tu dapat tak? Payahlah. Jadi riak wujud semua ni, tidak ikhlas ni, macam mana nak dapat? Anugerah daripada Allah. Jadi sebab itu lebih baik kita sebut tadi tu, wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, terimakanlah semua amalan yang aku buat ketika bulan Ramadan. Kalau Allah Ta'ala terima, dah tentulah. Nak ragu pasal apa Allah Ta'ala terima? Dia bagilah Lailatul Qadar, dia anugerah. Dia kena hafal betul-betul lah doa tu. Dia hafal doa. Allahumma sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Baik, jadi dah pegang dah buku ni, buka muka surat 5. Kita sambung. Dan syaitan juga melupakan engkau daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi. Baik, pertama sekali, inilah antara kerja syaitan. Apa dia? Syaitan antara kerja dia lupakan kita daripada kebenaran.
Lupa kita daripada apa kebaikan pun, dia tak bagi kita ingat. Lupa apa maksud dia? Tak ingat. Tak ingat apa maksud dia? Lupa. Yang tu pun duk garu pada duk cari jawapan teruk. Pusing tu je. Tapi tak tentu kok subuh ni. Dia makan banyak kat tadi kan. Bukan ni saja, bahkan macam-macam dia bagi kita lupa. Dia bagi kita tak ambil berat. Dia bagi kita tak ambil peduli. Syaitan, dia tak bagi kita bertanggungjawab dan sebagainya. Nampak? Gitu. Okey, kita lihat hadis. Marartu lailata usriya bi aqwamin tuqradu shifahuhum bimaqarida min narin faqultu man antum qalu kunna na'muru bil khairi wa la na'tihi wa nanha 'anil syarri wa na'tihi. Artinya, aku melalui pada malam, aku diisrakan dengan kaum yang dipotong lidah mereka dengan gunting daripada api neraka. Maka aku bertanya, siapakah kamu ini? Mereka menjawab, kami adalah orang yang suka menyuruh orang lain berbuat kebaikan, tetapi kami tidak melakukannya. Dan kami suka melarang orang lain meninggalkan kejahatan, tetapi kami yang mengerjakannya. Hadis riwayat Ibnu Hibban daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Baik, jadi Isra' kepada Nabi ini juga pernah berlaku kepada Nabi lain. Isra' ni jangan kata ni istimewa kat Nabi kita sahaja. Sebut macam tu, salah. Pasal apa? Pasal Nabi lain pun ada Isra'. Cuma mereka tidak ada Mi'raj beserta dengan Isra'. Ada Nabi lain Mi'raj, macam Nabi Isa Mi'raj, tapi tidak berlaku serentak Isra'. Nabi Isa diangkat ke langit, dia akan turun. Nabi Isa. Nabi kita ni dua-dua berlaku dalam satu masa, Isra' dan Mi'raj. Satu. Keduanya, Nabi beberapa kali di Isra', beberapa kali di Isra', selain daripada Isra' dan Mi'raj. Dia gitu. Jadi kita kena faham. Kita tengok hadis, yang ni pun ada ke dalam peristiwa Mi'raj? Tak. Yang ni lain. Sebab tu ulama kata Nabi beberapa kali Isra' dan sekali dengan Mi'raj. Satu persatu. Di sini inilah masyhur berkaitan dengan peristiwa yang berlaku ketika Isra' dan Mi'raj. Nabi kata apa? Aku melalui suatu malam ketika Isra', diisra'kan, maksud Allah Ta'ala isra'kan dia, Asra. Dalam Quran surah Isra' ayat pertama Allah sebut apa? Asra. Maksudnya Nabi diperjalankan oleh Allah, bukan dia pergi sendiri. Dengan kuasa Allah. Kuasa sandak ke Allah ni tak usah duk ragu lah. Jadi sebab itu apabila ditanya kepada Sayyidina Abu Bakar lepas peristiwa tu, dia kata kalau Muhammad sebut lebih pada tu aku percaya. Pasal apa? Sama ada Nabi Muhammad sebut ke buat ke, benda ni dia sebut dan benda ni berlaku, semuanya wahyu daripada Allah. Apa nak heran? Apa nak heran? Mereka heran. Kata sedar. Sahabat rapat dia mesti keluar, mesti tak mau nak sokong Muhammad dah. Saya merapu. Dia kata pergi Baitul Maqdis. Dan lebih pada tu pun aku percaya. Nampak kan? Pasal apa? Pasal bukan Nabi sendiri, tapi dengan kuasa Allah. Jadi dalam peristiwa itu, Nabi melihat kaum. Kaum tu bukan maksudnya seorang, ramai. Di sini masuk kaum bi aqwam, beberapa kaum yang dipotong lidah mereka dengan gunting dibuat daripada api neraka. Ambil api buat gunting. Gunting kita daripada besi. Ada gunting plastik. Abuan budak-budak sekolah nak gunting apa-apa sikit-sikit, pergi kat kedai RM2 dapat berapa batang gunting tu, gunting plastik. Begitu.
Gunting kain yang kita dah buat baju semua itu besi. Tapi yang ni istimewa. Buatannya daripada api neraka. Panas. Pegang dia saja pun dah panas. Tapi dia gunting lidah pun. Lidah mereka digunting. Maka aku bertanya, siapakah kamu ini? Siapa ni? Apa ni? Duk potong lidah hampa sendiri. Potong lidah dia. Mereka jawab, kami adalah orang-orang yang suka menyuruh orang lain. Ni hati-hatilah. Duk suruh orang buat baik, tapi kita tidak buat baik. Maksud baik di sini ni, ulama kata bukan perkara yang sunat. Sebab sunat ni tidaklah hukumnya haram kalau tak buat. Dia suruh semayang fardu, dia tak semayang fardu. Yang ni. Tapi kalau dia suruh tuan-tuan mayanglah duha, tapi dia tak semayang, dia yang rugi. Tu cerita dia. Orang lain semayang, untung. Dia rugi pasal dia tak semayang. Pas lagi teruk dia menghina tu, so kata rugi, yang tu lagi teruk. Boleh menjatuh akidah dia. Akidah dia boleh gugur. Pasal apa? Pasal dia hina semayang duha. Padahal dia seorang semayang. Tuan-tuan semayang, tuan-tuan kalau tak semayang rugi, pahala dia hafal semua. Tapi belakang dia kata apa ni karut semayang ni aku tak percaya. Nampak kan? Jangan buat main. Gugur akidah, murtad dia. Kerana dia menghina sunnah Nabi. Dia begitu. Jadi dia tak hina Ustaz, cuma dia tak buat. Entah mana dia tak buat, dia hebat. Dia hebat kat saya. Aku suruh orang, aku pesan kat orang, aku tak buat. Dia rugi. Orang yang buat tu. Kalau dia buat sama, Allahu Akbar. Baru dia pergi kepada yang Nabi sebut, man dalla ala khairin kafa'ilih. Orang yang hebat, orang yang tunjuk suatu kebaikan, maka dia pun beroleh pahala sama. Tapi adakah dia diseksa? Seksa apa benda sunat? Dia duduk dalam hukum ini, so dia kena seksa. Esok lidah dia kerat lidah dia sendiri. Pasal apa? Pasal dia suruh orang buat fardu, tapi dia tak buat fardu. Dia suruh orang puasa Ramadan, dia tak puasa Ramadan. Siaplah. Dan kami suka melarang orang lain meninggalkan kejahatan, tapi kami buat. Itulah kami. Inilah balasan Allah Ta'ala bagi kat kami. Habislah. Kat sana dah tempat hukuman. Di sana akhirat besok tempat hukuman. Pernah buat apa dah, nyesal pun tak guna dah. Jadi kalau kita suruh orang buat perkara wajib, kita buat sama. Bahkan eloknya kita buat daripada kita duk rajin suruh. Tapi kalau kita buat sambil kita suruh, itu lebih baik. Lebih baik. Yang penting kita mula dulu. Kadang-kadang kita tak suruh pun orang boleh buat. Tengok kita ni rajin, orang tergerak hati. Nak buat macam kita buat. Seronok dia, no? Buat kita duduk saja, kita tak pernah buat, kita buat. Awak kan? Begitu. Kalau kita nak masuk dalam konsep dakwah, tak apa. Kita buat, kita suruh orang buat. Sopa juga dengan kejahatan kita tinggal dan kita larang. Siapa-siapa kalau nak buat benda tu. Pasal apa? Saya pun tak buat. Daripada kita duk suruh orang tak buat, jangan buat, tapi kita buat, ni duk. Dia duk dalam hadis ni. Baik. Maka ni apa dia? Ni kita baca yang atas tadi, syaitan. Inilah antara tipu daya syaitan. Dia tipu kita supaya apa? Supaya kita ni macam nampak baik. Nampak baik. Suruh tak buat, tak apa. Janji hang suruh mereka buat. Syaitan. Ni kerja syaitan. Maka berhati-hatilah engkau wahai saudaraku daripada tipu daya syaitan, dan janganlah engkau tunduk kepada tipu dayanya. Syaitan sangat pandai memerangkap engkau dengan menyetujui engkau mencari ilmu. Ini pun sama agak. Syaitan mau tak kita mengaji, dia tak bagi kita ikut kuliah. Dia tak bagi. Pasal apa? Tak bagi pandang.
Apa tu? Dia nak kita bodoh. Kan? Dia tak bagi, tapi kita lawan. Kita mai juga kuliah subuh. Kan? Dia tak payah pi. Kalau hang tak pi pun tak kata apa. Kan? Hang berani kata, habis pahala dia apa? Kan? Hang takut apa? Hang risau apa? Ni bulan Ramadan. Hang tak berani kata kat orang. Habis pahala dia apa? Kan? Gitu. Hang duduk kat rumah, selimut hang baru beli. Tobai, sedap aircon. Nampak? Akhirnya ada yang kalah. Tak main kan? Tapi ada yang menang. Macam kita ni, kita menang. Kan? Kita apa syaitan ni, kita tahu. Ini bisikan syaitan. Kalau ada, kita main juga kuliah subuh ni. Tapi dia tak lepas kita. Dia tak lepas kita. Lega. Boleh keluar daripada rumah, masuk ke surau, lega. Ingat aku sabar. Dia duduk sembang. Sembang dengan sabar. Ada kawan dia dengar. Dia dialog dengan syaitan dia. Hantar aku sabar, aku dah sampai. Tapi dia tinggal tak kita? Dia tak tinggal. Kan? Dia bersama dengan kita juga dalam majlis ilmu. Kan gitu. Padahal sebenarnya ia telah memperdaya engkau dengan menggelincirkan niatmu. Kan? Tujuan. Aku nak tahu, kan? Nanti adalah hujah kat aku nak kepak siapa punya hujah. Macam tu. Kan? Sagi aku nak habang lah kat siapa yang tak main. Apalah sejuk-sejuk orang keluar, orang tak keluar. Nampak kan? Dia semua niat-niat macam tu ada. Kan? Dia begitu. Ataupun tak apa, kita pergi nak tengok ustaz pandai tera mana. Yang tu pun satu juga. Kan? Tengok ustaz ni pandai tera mana sangat. Dia duk hurai kan. Mungkin pagi ni dia tergelincang ke. Rupa dia yang tergelincang. Maka celaka bagi si jahil sekali celaka. Berapa kali celaka lah yang duk kat buku ni kan. Celakalah orang ni. Celakalah si jahil ini. Kerana ia tidak mahu belajar, dan celaka bagi si alim 1000 kali celaka apabila ia tidak mengamalkan ilmunya. Kan? Yang main mengaji pun boleh celaka. Pasal apa? Pasal dia bukan niat betul-betul nak mengaji. Nak dapat ilmu, dia nak amal. Kan? Celaka lah tujuan kita mengaji ni. Kita nak tahu sungguh, kita nak amal. Tapi itu bukan tujuannya. Bukan tujuannya. Tu kalau tak tujuan macam tu, Hamai buat apa? Dia kata pasal rumah aku tak berapa cerah. Itu aku main surau. Surau cerah, lampu banyak apa kira. Yang bulat ada, yang panjang ada. Rumah aku siapa malak pun tak tahu. Tu aku main sini. Tu tujuan nak cerah pun ada juga. Gelap-gelap dia takut. Kan? Ataupun tujuan-tujuan yang lain. Kalau yang si alim yang duk ngajak ni pun sama juga. Kenapa? Kerana dia bagi orang senang, dia bagi cerah ke orang, tapi dia sanggup nak bergelap. Kan? Dan bila dia dalam keadaan gelap, mencelakakan dia balik. Maka orang ni lah orang yang keadaannya buruk akhirat besok. Apatah lagi perkara yang wajib. Bila dia suruh orang buat, dia tak buat. Tapi kalau perkara sunat, dia rugi lah. Tuan-tuan, bulan Ramadan ni kena jaga mata, kena jaga tangan, kaki, tapi dia tak jaga. Rugi besar dah. Pasal apa? Pasal dia mengorbankan pahala-pahala puasa yang Allah Ta'ala sedia ke dia. Kan? Orang lain banyak pahala-pahala. Sebab itu tak boleh duk kata lah yang duk ngaji ni sikit pahala, yang duk ngajak banyak pahala. Jangan duk kata macam tu. Kadang-kadang yang duk ngajak ni satu pahala pun tak ada. Yang ngaji ni faham lah. Pasal tak ada ilmu, pasal kurang ilmu, tak berapa nak mantap ke apa ke dia mengaji. Ustaz ni kata macam ni, ustaz ni kata macam ni. Kan? Naya ke jenis orang yang macam ni. Maksudnya penuntut ilmu yang keadaan yang kita sebut sebagai mangsa. Kan? Mana satu betul, mana satu betul. Ustaz ni kata macam ni, ustaz ni kata macam ni. Kan? Yang ustaz pula ni tidak hati-hati, tidak dia rujuk dan sebagainya. Sedap mulut dia nak cakap.